Okey, Assalamualaikum semua murid-murid. Nama Cikgu Muhammad Fikri Benjamin. Cikgu mengambil ijazah sarjana muda Pendidikan Bahasa Melayu. Awak semua boleh panggil Cikgu Fik. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua murid-murid. Nama saya Nurul Atika binti Johan. Anda semua boleh panggil saya Cikgu Tika. Selamat pagi murid-murid. Nama saya Cikgu Elisa dan anda semua boleh panggil saya Cikgu Lisa. Assalamualaikum dan hai semua. Nama saya Afidawati. Saya merupakan pelajar ijazah sarjana muda Pendidikan Bahasa Melayu dan awak semua boleh panggil saya Cikgu Fida. Selamat pagi murid-murid. Nama saya Jacqueline Ana Cendang. Murid-murid semua boleh panggil saya Cikgu Jacqueline. Selamat pagi murid-murid. Jadi hari ini cikgu akan mengajar mengenai cerpen jaket kulit kejang dari Istanbul. Standard kandungan kita pada hari ini adalah berbincang dan berunding tentang sesuatu perkara. Standard pembelajaran pula ialah berbincang dengan mengemukakan idea yang bernas dan rasional tentang sesuatu perkara secara bertata susila. Hasil pembelajaran pada hari ini, murid dapat mengemukakan watak-watak yang terdapat dalam jaket kulit kijang dari Istanbul serta murid dapat mengenal pasti perwatakan setiap watak dalam jaket kulit kijang dari Istanbul. Teknik yang digunakan merupakan teknik pengaman. Cerpen jaket kulit kijang dari Istanbul ini merupakan karya dari Mas Kia Haji Masrom. Tema bagi cerpen jaket kulit kijang dari Istanbul ini adalah pengalaman seorang pelancong yang suka melancong serta terjerat dengan pembelian jaket kulit kijang yang tidak disengajakan. Demi menjaga hati dan kegembiraan penjual jaket, rakan serta dirinya demi mengelakkan pembunuhan haiwan-haiwan yang dilindungi demi kelangsungan kehidupan moden. Baiklah murid-murid, sekarang cikgu akan berikan masa 2 minit untuk anda semua membaca petikan sinopsis cerpen jaket kulit kijang dari Istanbul. Baiklah murid-murid, anda sudah habis membaca petikan tersebut? Sekarang, cikgu akan menerangkan secara ringkas mengenai sinopsis cerpen jaket kulit kijang dari Istanbul. Cerpen kulit kijang dari Istanbul ini mengisahkan pengembaraan watak utama, yaitu Mas ke negara Turki. Mas merupakan seorang wanita cantik yang mengikuti pakej percutian ke Turki. Beliau telah memperuntukkan sejumlah wang untuk berbelanja di Turki, yaitu sebanyak RM1,800. Beliau menukarkan wang duit itu menjadi 400 USD sahaja. Idea untuk membeli jaket kulit kijang langsung tiada dalam agenda perancangannya semasa berbelanja. Semasa Mas sedang beratur untuk menaiki feri menyeberangi Selat Bosphorus, seorang lelaki tua telah menjual jaket kulit kijang di pasaran gelap kepada Shanim dengan harga USD 120. Oleh kerana jaket itu merupakan saiz S, maka Shanim menjualnya kepada Mas dengan harga USD 100. Mas pun terpaksa membeli jaket kulit kijang tersebut. Oleh itu, Mas berniat semasa pulang ke tanah air, dia akan menjual semula jaket kulit kijang itu di kedai harga terpakai dan bercadang mendermakan wang itu ke mana-mana zoo yang ada kijang di dalamnya. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan belajar ke topik yang seterusnya. Oleh itu, kita akan bersama dengan guru yang seterusnya. Baik murid-murid. Baiklah murid-murid, seterusnya kita beralih kepada watak dan perwatakan. Sebelum kita belajar mengenai watak dan perwatakan di dalam cerpen, cikgu akan terangkan definisi watak dan perwatakan terlebih dahulu. Watak ialah pelaku atau aksi dalam sesebuah cerita. Selalunya, watak-watak ini diciptakan berperanan untuk mendukung idea pokok dan mengembangkan idea berkenaan hingga berjaya mencapai matlamatnya. Perwatakan pula merujuk kepada gambaran dan sifat yang dimiliki oleh watak. Gambaran dan sifat-sifat ini boleh dilihat daripada aksi atau dialog yang digarap oleh pengarang. Seterusnya, cikgu akan terangkan tentang jenis-jenis watak yang sering terdapat di dalam cerpen. Jenis watak yang pertama ialah watak utama. Watak utama ini merupakan watak yang menjadi tumpuan perkembangan cerita. Watak ini berperanan penting dari awal hingga akhir cerita. Watak yang kedua ialah watak sampingan yang membantu watak utama dalam membangunkan sesebuah cerita. Watak yang ketiga ialah watak protagonis, di mana watak ini merupakan watak baik atau watak putih dan berpegang pada kebenaran. Yang terakhir ialah watak antagonis yang merupakan watak jahat ataupun watak hitam dan menjadi penentang terhadap nilai hidup watak protagonis.
Baiklah murid-murid, sekarang cikgu nak kamu semua bentuk kumpulan yang terdiri daripada 5 orang ahli dan berbincang tentang jenis watak dan perwatakan yang terdapat dalam cerpen jaket kulit kijang. Cikgu yakin kamu semua sudah mendapat gambaran kerana sinopsis sudah pun diterangkan oleh Cikgu Alisa sebentar tadi dan cikgu pula sudah menerangkan tentang watak dan perwatakan serta jenis watak. Selesai kamu menulis perbincangan di dalam kertas kajang, semak hasil jawapan bersama Cikgu Jack selepas ini ya murid-murid. Watak utama bagi cerpen jaket kulit kijang iaitu emas. Okey, untuk perwatakan pertama emas adalah dia merupakan seorang yang berbudi bahasa. Okey, contoh ayat yang melambangkan dia merupakan seorang yang berbudi bahasa iaitu aku dengan sebaik mungkin berbudi bahasa kepada pekedai tuki kerana tidak mahu membeli jaket agar pekedai itu tidak berasa kecil hati. Okey, untuk watak perwatakan yang kedua adalah emas merupakan seorang yang tidak boros berbelanja, iaitu contoh ayat yang melambangkan dia merupakan seorang yang tidak boros berbelanja iaitu aku tidak terpengaruh dengan layanan mesra pekedai tuki agar membeli jaket kulit kijang itu. Watak sampingan yang pertama adalah pekedai tuki. Okey, untuk perwatakan dia adalah yang pertama iaitu peramah dan mesra. Okey, contoh ayat yang melambangkan dia merupakan seorang yang peramah dan mesra adalah pekedai tuki kelihatan begitu peramah dan mesra ketika melayan pelanggan di kedainya. Okey, untuk yang perwatakan yang kedua adalah dia tidak berputus asa. Okey, contoh ayat pekedai tuki tidak berputus asa memujuk pelanggannya membeli barang jualannya. Sampingan yang kedua adalah polis tuki. Perwatakan dia adalah polis tuki merupakan seorang yang berwajah serius. Okey, ayat yang menandakan dia adalah seorang yang berwajah serius adalah polis tuki kelihatan serius ketika dia menjalankan tugasnya apabila dia menangkap seorang remaja yang menjual barangan pasaran gelap. Okey, untuk watak sampingan yang ketiga adalah Syamin. Okey, perwatakan Syamin adalah dia merupakan seorang yang mudah terpengaruh. Okey, contoh ayat adalah Syamin terpengaruh dengan sehelai jaket hitam yang dijual secara pasaran gelap tanpa mengetahui ukuran saiznya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua murid-murid. Alhamdulillah, okay. Hari ini cikgu akan ajarkan kamu bagaimana untuk kita mengingati ataupun mudah mengingat perwatakannya ada dalam novel ataupun cerpen jaket kulit kijang ini. Jadi sebelum itu cikgu ingin meminta kamu semua untuk kekal berada dalam kumpulan masing-masing, kerana sebentar lagi kita akan adakan aktiviti yang kamu akan mudah untuk mengingati perwatakannya ada dalam jaket kulit kijang. Okey, jadi sebelum itu cikgu nak kamu semua terus berada dalam kumpulan dan sediakan 2 keping kertas kosong bagi setiap kumpulan kamu untuk kita membuat ataupun untuk kamu semua membuat aktiviti melukis perwatakan ataupun watak yang ada dalam jaket kulit kijang. Jadi dengan itu cikgu minta kamu semua untuk membuat secara kreativiti kamu. Maksudnya cikgu tidak bukannya cikgu nak lihat kamu lukis pandai atau tidak, tapi cikgu nak lihat kefahaman kamu tentang perwatakan yang ada dalam jaket kulit kijang. Okey, jadi dengan kamu melukis secara tidak langsung kamu akan membaca ataupun mengingati perwatakan yang ada dalam jaket kulit kijang. Ini salah satu cara untuk kita mudah mengingati perwatakan yang ada dalam sesuatu ataupun sebuah novel ataupun jaket cerpen. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih. Baiklah murid-murid, awak semua pasti dah baca kan buku tentang cerpen jaket kulit kijang dari Istanbul. Oleh itu, marilah kita ke aktiviti pengukuhan yang seterusnya, iaitu aktiviti kuis. Soalan yang pertama, apakah tema yang terdapat dalam cerpen ini? A. Seorang pelancong yang suka melancong dan gemar membeli jaket kulit kijang di sebuah kedai.
B. Pelancong yang boros dalam berbelanja. Atau C. Seorang pelancong yang suka melancong serta terjerat dengan pembelian jaket kulit kijang yang tidak disengajakan. Soalan yang kedua, siapakah aku dalam cerpen ini? A. Mas, B. Encik Yusel, C. Nadia, atau D. Kak Chan. Soalan yang ketiga, apakah pewatakan aku dalam cerpen ini? A. Seorang yang gemar membaca, B. Seorang yang boros dalam berbelanja, C. Seorang yang tidak menyayangi hewan, dan D. Seorang yang sombong dan tidak mesra dengan orang lain. Soalan yang keempat, yang manakah latar tempat yang tidak terdapat dalam cerpen ini? A. Hotel Signature, B. Egyptian Market, C. Terminal Ferry Selat Bosporus, dan D. Egyptian Network. Soalan yang kelima, mengapakah aku mengambil jaket kulit kijang di Istanbul? A. Aku tertarik dengan kualiti yang terdapat pada jaket kulit kijang itu. B. Aku terpaksa membeli jaket kulit kijang demi menjaga hati rakannya. C. Aku dipaksa oleh pekerja Turki untuk membeli jaket kulit kijang tersebut. Soalan nombor 6. Apakah pendapat aku mengenai jaket kulit kijang yang dibelinya itu? A. Kualiti tersebut menunjukkan kekayaan seseorang. B. Jaket tersebut sukar untuk didapat di Indonesia. Dan C. Jaket tersebut melambangkan kemewahan dan kemegahan. Soalan yang ketujuh. Mengapakah begitu banyak patang larang sewaktu aku dan rakan-rakan hendak berbelanja di Istanbul? Yang pertama, pekerja bersikap kasar. Yang kedua, berisiko ditipu. Yang ketiga, demi kepentingan pribadi. Dan keempat, demi keselamatan pelancong. Pilih jawapan di bawah. Dan yang ke-8, apakah nilai-nilai yang tidak terdapat dalam cerpen ini? A. Mengamalkan sikap mementingkan diri sendiri. B. Mempunyai perasaan sayang dan cinta kepada haiwan. Dan D. Dan C. Ikhlas dalam memberikan derma kepada orang yang memerlukan. Baiklah, sekian itu saja daripada saya dan ahli-ahli kumpulan guru yang lain. Sekian, terima kasih.